اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 6 bahagian ke-9 daripada atas. Surat 6 bahagian ke-9 daripada atas. Kita berhenti itu tengah jalan sikit. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kerana segala yang baharu ini tiada sunyi ia yang baharu daripada bahawa ada ia jauhar atau ada ia arah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala bukan jauhar dan bukan arah. Maka tiada diri Allah menyerupai akan sesuatu daripada makhluk sekali-kali. Ini sambungan sifat yang keempat. Mukhalafatuhu ta'ala al-hawadith. Bersalahan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi segala yang baharu. Makna bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu, ketiadaan menyamai Allah, ketiadaan serupa Allah bagi segala makhluk. Yang baharu adalah makhluklah. Hawadith jamak daripada hadith. Hadith ni perkara yang baharu. Hadith, ha-alif, da-se. Bukan hadis Nabi tu. Hadis Nabi aja lain. Ha-da-ya-se tu hadis Nabi. Ni hadis. Ha-alif, da-se. Hadis ni perkara yang baharu. Perkara yang baharu ni bukan kata baru lama ni sebuah masa. Baharu maknanya perkara yang ada permulaan. Jadi hadis ni termasuk para malaikat. Hadis juga. Oh, malaikat baru juga. Baru di sini bukan tadilah, bukan makna baru lama. Baru makna tu ada permulaan. Lawan kepada qadim. Qadim itu sedia kala, tidak ada permulaan. Yang qadim hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu semuanya hadis belaka. Benda yang ada permulaan, benda yang ada permulaan diadakan, dijadikan, maka dipanggil makhluk. Jadi hadis pun kita makhluk. Makhluk pun, makhluk ni bahasa Arab yang dijadikan. Allah dia panggil Khaliq, yang menjadikan. Tapi dalam bahasa Melayu kita pun ada juga makhluk. Tapi bahasa Melayu kita ni makhluk asing. Kalau makhluk tu apa? Jadi makhluk ni yang dijadikan. Hadis makhluk kita belaka. Kalau sebut kata mungkinun ni perkara yang terima ada, terima tak ada. Apa dia? Kita juga. Alam. Rabbil alamin. Alam. Alam ni kullu mawjudin siwallah. Tiap-tiap benda yang ada selain daripada Allah. Tiap-tiap benda yang ada selain daripada Allah dipanggil alam. Bahasa Arab tu alam tu. Alam ni bukan setakat makna alam semesta.
Alam langit. Alam ni maknanya benda yang ada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa dia? Hati juga, makhluk juga. Tapi perkataan tu makna lain-lain. Hati benda yang baru, makhluk benda yang dijadikan, mungkin benda yang terima ada terima tak ada. Jadi ada benda yang ada selain daripada Allah, makna lain-lain. Tapi gapa-gapa tu kita lah gapa tu, makhluk lah gapa maknanya. Jadi hati maknanya benda yang baru yang ada permulaan. Jadi bersalahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala perkara yang baru. Dan jika pada satu wajah sekalipun 44, walaupun satu jalan sekalipun tidak menyamai Allah, tidak serupa Allah dengan makhluk, dengan benda yang baru. Kalau serupa Allah dengan makhluk, Allah jadi makhluk juga. Kalau serupa Allah dengan yang baru, Allah baru juga. Itu mustahil sama sekali. Ini ni tak serupa, ni tak serupa sungguhlah. Kalau kau sebutan macam serupa, Allah ada, kita ada, Allah mendengar, kita mendengar, Allah melihat, kita melihat, Allah pemurah, kita pemurah, Allah penyayang, kita penyayang. Sama? Tidak sama tu sebutan je bunyi samanya. Ada Allah, tidak diadakan. Ada kita, ada yang diadakan, tunggu masa datang. Allah mendengar, melihat segala-gala perkara. Allah mendengar, melihat sekian perkara yang ada dengan sifat sama kuasa. Kita mendengar, kita melihat dengan mata, dengan telinga. Kita mendengar pula benda yang bunyi je. Benda bunyi kita dengar je. Benda tak bunyi tak boleh dengar. Allah mendengar sekalian benda yang ada. Tak sama situ. Allah pemurah, kita pemurah. Pemurah Allah milik dia, pemurah kita milik Allah. Pemurah apa? Pemurah harta benda, milik Allah. Pemurah bab tenaga rangnya, rang tenaga pun milik Allah. Walaupun kita ni pemurah sekalipun, bunyi je lah. Tapi hakikat tak sama. Tak ni tiada menyamai yang benar-benar. Bukan setakat sebut super macam sebutan tu. Tak apa tu. Ni tiada menyamai yang sebenar-benarnya. Sebab apa Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluk? Kerana segala yang baharu. Makhluk ni lah, benda yang ada permulaan ni, tiada sunyi ia makhluk. Daripada baharu ada ia baharu ni. Makhluk ni lah. Jauhar atau ada i'arab. Jauhar gedung-gedung ni. Dia jauhar ni benda yang berbentuk lah kita panggil. Dia kadang-kadang disebut jisim, kadang-kadang disebut jauhar, dia disebut jirim, jisim, jauhar. Dia kalau sebut kata jisim, benda bertokoh yang boleh bahagi dengan besar sikit. Jiring ni hak besar panggil jiring, hak kecil pun panggil jiring. Jisim ni kena kepada hak besar sahaja. Jiring ni jisim ni benda besar. Jiring jauhar ni benda yang berbentuk walaupun besar ke kecil ke, panggil jiring jauhar lagi. Jiring ke jauhar amalah. Jiring jauhar benda yang berbentuk. Besar ke, kecil ke, alu ke, berbentuk. Macam malaikat. Malaikat jauhar, tapi jauhar piring daripada benda yang alu. Mana berbentuklah kita kata. Makhluk mesti berbentuk. Betul ke besar ke, betul ke kecil, berbentuk. Itu makhluk. Allah Ta'ala tidak berbentuk. Sebab Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Kadang-kadang disebut dengan jisim. Dia istilah ilmu baca. Jisim kadang-kadang disebut dengan jisim yang latif. Macam malaikat, jisim yang latif. Maknanya jisim yang halus. Tapi ke mana pun berbentuk. Sebab malaikat itu besar sikit. Daripada rupa asal besar, kemudian malaikat merupa dengan rupa jisim yang kecil. Oleh kerana jisim malaikat ni jisim yang halus.
Dia boleh ini rupa asal. So, dia boleh mengkecilkan asal jisim yang halus. Itu malaikat. Tapi maknanya berbentuk. Cuba kata makhluk, dia berbentuk. Jauhar ke, jirim ke, jisim ke, itu istilah ilmu. Mana kalau jauhar ataupun jirim, dia sekolah ada juga jirim jisim tak? Apa dia? Belajar ke apa? Ini sains tak? Jirim jisim lah. Dia sekolah. Itu sama ke tak sama istilah, tak tahulah. Cuma gini, dia kalau sebut kata jisim, hoksor. Kalau sebut kata jirim, jauhar, hoksor panggil jirim, hokcek panggil jirim. Dia umum. Jirim dengan jauhar ni umum. Besar pun dia panggil jirim, kecil pun panggil jirim. Jisim ni benda yang besar sahaja. Tapi ini berbentuk lah mudah kita cerita. Kalau benda yang baru ni tak sunyi, tak lepas daripada bahawa ada dia jauhar. Benda yang berbentuk, benda yang berjisim. Atau ada i'rab. Satu hal pula. Arab. Arab ni sifat lah. Macam kita kata Nabi ni bersifat dengan Arab Basyariah. Arab Basyariah. Sifat. Dia Arab dengan sifat. Kita kalau sifat Allah panggil sifat lah. Sifat kudrat, sifat iradat Allah. Dia sifat dengan Arab ni dipanggil umum khusus. Dengan dia sebut umum khusus ke apa pula. Sebut kata sifat, dia umum. Hak Tuhan pun panggil sifat, hak kita pun panggil sifat. Sifat gagah, kita panggil sifat juga. Tapi kalau Arab hanya sifat makhluk dia dipanggil Arab. Sifat kudrat Allah tak panggil Arab. Sifat kudrat kita, panggil sifat pun boleh. Panggil Arab pun boleh. Mana Arab sifat juga kan. Cuma Arab ni sifat makhluk sahaja. Kalau istilah sifat, hak Allah panggil sifat, hak makhluk panggil sifat. Kalau panggil Arab, hak makhluk dia. Hak baharu dia panggil Arab. Sekarang ni kita ada sifat juga kan. Sifat mana sifat kita? Sifat putih. Apa sifat? Putih kita tu panggil sifat pun boleh, panggil Arab pun boleh. Kalau sifat kita tu putih ya, panggil sifat pun boleh, panggil Arab pun boleh. Tapi kalau sifat Allah, kudrat iradat, dia boleh panggil sifat, panggil Arab tak boleh. Sebab Arab adalah khusus kepada sifat yang ada di benda yang berbentuk. Itu Arab. Arab khusus kepada sifat yang ada di benda yang berbentuk. Kerana Allah tidak berbentuk, maka sifat Allah tak boleh panggil Arab. Adapun sifat kita, sifat gagah di kita, sifat putih di kita ni duduk di benda yang berbentuk. Maka gagah kita, putih kita nak panggil sifat pun boleh, nak panggil Arab pun boleh. Istilah. Kena ingat juga tu. Dah kali bunyi Arab. Arab ke apa pula. Itu bunyi dah sekali. Lama orang tak ingat. Saya sikit lah. Dia kena ingat juga putih-putih istilah hak biasa berulang-ulang. Macam tadi. Kita cerita bab jisim jirim tadi. Kita ni tubuh kita. Tubuh kita ni nak panggil jisim jirim pun boleh, nak panggil zat pun boleh. Nak panggil zat pun boleh. Zat bahasa Arab, mana diri benda lah zat tu. Bukan zat vitamin, bukan ni. Bukan zat besi, bukan ni zat lain. Mana tubuh kita ni nak panggil jirim, jisim pun boleh, nak panggil zat pun boleh. Adapun diri Allah boleh panggil zat sahaja. Nak panggil jirim, jisim tak boleh. Mana apa di situ? Mana zat umum. Allah pun panggil zat, makhluk pun panggil zat. Jirim jisim khusus hanya kepada benda yang berbentuk sahaja. Makhluk je lah. Tapi makhluk ni, berbentuk ni, dia panggil jirim jisim ni, nak panggil zat pun boleh. Tak salah. Nak panggil zat pun boleh. Jadi mana zat umum kepada Allah pun boleh panggil zat, kepada kita pun boleh panggil zat. Tapi kalau jirim jisim hanya kepada zat makhluk sahaja. Sama dengan sifat dengan Arab. Sifat ni umum. Allah pun panggil sifat,
hak kita pun panggil sifat. Tapi kalau arak hanya sifat makhluk sahaja. Dia khusus. Salah. Dia kalau ngaji separuh puluh ni, jumpalah bukti perkataan ni. Jadi kalau makhluk benda baru ni, tak lain daripada yang pertama, mesti dia berbentuk. Yang kedua, mesti ada sifat dia boleh berbentuk. Arak tu lah. Sifat dia boleh berbentuk. Itu makhluk. Sebab tu makhluk, dia ada besar, dia kecil. Sebab dia berbentuk. Jisim, jirim. Besar kecil. Kemudian ada sifat dia pula. Arak dia putih, hitam. Itu sifat dia pula. Itu makhluk. Benda baru gitu je. Dia berbentuk, dia ada sifat dia. Dan mana padahal Allah Ta'ala bukannya jauhar dan bukannya arak. Allah tidak berbentuk, bukan jauhar, bukan berjisim. Kalau Allah berjisim berbentuk, maka Allah ni adalah besar tubuh. Ada, Allah tidak berbentuk. Allah tidak berjisim, tidak berjauhar. Tidak berjirim Allah Ta'ala. Tidak berbentuklah kita kata. Tidak berbentuk, tidak tokoh Allah Ta'ala. Dan Allah tidak arak. Allah tidak ada sifat yang ada di makhluk. Ada di Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka benda baru tak lari daripada berbentuk dan arak, sifat yang jadi benda berbentuk. Allah tidak ada berbentuk dan Allah tidak ada arak, maka tafrih, maka tiada diri Allah menyerupai akan sesuatu daripada makhluk sekali-kali. Pada satu jalan sekalipun tidak menyerupai Allah dengan sekalian makhluk. Sebab makhluk ni berbentuk besar kecil. Bila makhluk berbentuk, dia perlu kepada kawasan, perlu kepada tempat. Itu makhluk yang berbentuk. Dia perlu kepada tempat. Adapun Allah tidak berbentuk, Allah tidak besar, tidak kecil, dan Allah tidak perlu kepada tempat. Itu mustahil sama sekali. Walaupun ada pula orang surah, dia kata Allah bertempat. Tapi bukan bertempat makhluk Bertempat makhluk ni Allah duduk canggung atas arak ke, tu mustahil. Tapi bertempat, tempat ni ada dah sebelum Allah mengadakan makhluk. Dia. Sekarang ni kalau cerita aras makhluk Allah. Cerita langit ke, Allah duduk langit makhluk Allah. Allah duduk dalam syurga pun makhluk Allah. Sekarang ni Allah ada tempat, tapi tempat ni mana tempat ni ada sebab ada makhluk lagi. Dia buat turun lalu juga. Tapi kalau gitu jadi berbilang qadim. Bukan berbilang qadim. Allah qadim, tempat Allah ni pun qadim. Tu mustahil, tidak keesaan pada sifat. Tidak keesaan pada sifat. Bagaimana tidak keesaan pada sifat. Sebab apa? Yang bersifat qidam hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada tempat, tapi tempat ni yang bukan makhluk lah tempat ni. Kalau arah makhluk, kalau langit makhluk, tapi tempat ni bukan makhluk. Mana qadim juga kalau tempat ni bukan makhluk, maka berbilang benda yang qadim itu mustahil sama sekali sebab terluncur keesaan pada sifat. Terluncur keesaan pada sifat. Dalam sifat yang keberapa? Yang keenam, keesaan pada zat, keesaan pada sifat, keesaan pada perbuatan. Keesaan pada sifat, Allah yang bersifat al-qadim. Allah sahaja yang sifat dengan bapa. Itu keesaan pada sifat. Kalau ada tempat yang qadim, sebagaimana Allah yang qadim, tempat bukan makhluk dijadikan oleh Allah, maka berbilang qadim mustahil juga. Ini insya-Allah kita dalam bab ni. Akhir zaman ni macam-macam, kena faham molek dan tempat ni. Mungkin bab ni insya-Allah merupakan lagi bab panjang cerita ambil. Kalau buka dari YouTube tu bermasalah juga kepada orang-orang muda-muda yang tidak ada asas agama, nak pergi surah masjid, dia tidak ada kesempatan masa. Dia cuma sekarang ni dia kata ilmu di hujung jari, kata dia. Tahu tak? Ilmu di hujung jari.
Kalau nak pergi surau masjid, dia ada kelas yang bertaim, ada masa kelas. Jadi kelas bertaim ni kadang-kadang taim kelas hak ada di majlis surau tak join dengan taim dia. Taim hak sejak surau awak kelas, taim tu dia sibuk. Taim tak sibuk, sejak surau tak ada awak kelas. Dia taim tak belajar. Maka nak cari ilmunya, dia kata sekarang tak payah dah. Ilmu dia pun tank, dia pun buka. Buka tu kalau orang ada sikit kelulusan, ada nama, lepas tu percakapan dia pun pandai juga, dia bermasalah. Bermasalah. Tuhan duduk langit lah, Tuhan duduk di aras lah. Di depan kita berkaitan dengan ayat mutasyabihat. Ayat yang tak jelas maksud dia. Ayat yang tak jelas. Ada ayat Quran yang jelas maksud. Ada ayat Quran yang tak jelas maksud. Macam ni. Yadullahu fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan makhluk. Tak jelas maksud. Itu panggil ayat mutasyabihat. Ayat yang kesamaran. Tak jelas maksud dia. Macam mana cara surah dia akan cerita di hadapan. Ini kena berlalu. Sini nampak pegangan. Sikit je. Pesong, jeng lagi. Sikit je ke mana sangat? Sikit je. Allah ada tangan. Tapi tangan yang selayak dengan Allah. Itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Allah ada tangan. Tangan mana? Noneng macam tangan kita tu. Waktu kapil lalu. Allah ada tangan. Ini tangan gini. Noneng gini. Allah pun tangan dia. Waktu kapil lalu. Allah ada tangan. Tangan yang selayak dengan Allah. Itu bukan Ahlussunnah. Kita buat yang tu kami jangan kita dah dapat jalanan ulama terdahulu tidak cerita-cerita apa pun. Ya tu. Allah tanya tu tak cerita. Dibeti dekat jalan. Tapi laisa kamitslihi syai'. Itu ada. Apa panggil apa? Apa panggil apa istilahnya? Kunci boleh panggil? Hak tu asal dia lah. Laisa kamitslihi syai'. Allah Ta'ala tak serupa dengan sesuatu pun. Maka kalau sesuatu ada tangan. Allah ada tangan. Itu sama dengan sesuatu. Tak sama sebab tangan Allah yang sekali dengan Allah. Tapi ada tangan. Macam kita ada tangan. Cuma ada tangan Allah. Tak sama tangan kita. Mana ada tangan. Allah kita ada tangan. Allah ada tangan. Penting lah kau panggil. Dan yadullah tu serah kepada Allah. Apa maksud dia? Serah kepada Allah. Yadu tu sifat ke, yadu tu sifat af'al ke, serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yadu tu sifat atau sifat af'al, af'al tu terjemah dengan kudrat. Itu serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jalanan ulama terdahulu. Allah ada tangan. Allah ada jari, Allah ada kaki. Tapi yang kelak dengan dia. Allah ada muka yang terdengar dia. Akhir datang ayat satu lagi ni pula. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dia asalnya kekal muka Allah. Muka dia kekal. Tangan, kaki yang kata ada tadi ke mana? Itu jadi ni. Sebab itulah jalanan yang paling selamat kepada kita kemudian. Tak cerita panjang. Iaitu kekuasaan Allah. Habis cerita. Habis. Tak ada persoalan lagi tak? Di awal Islam dulu, akidah suci. Ummah Islam pun suci di awal Islam. Di zaman sahabat, di zaman tabi'in, di zaman tabi'in. Dipanggil Daurul Zahabi. Di mananya pusingan keemasan di awal Islam. Lepas tu memang ulama dia tidak bahalah ke. Mesti maka di kalangan awal Islam yang suci ni dia ikut patut. Orang kemudian ni bukan kata ayat yang kesamaran macam tadi. Ayat yang muhkamah, ayat yang jelas. Dalam bab pegangan yang jelas. Hara. Dalam pegangan pastilah jelas ni. Hak muhkamah. Dia sekarang ni ayat yang kesamaran tadi dia ada dua jalanan. Jalanan ulama terdahulu, jalanan ulama kemudian. Ayat-ayat yang jelas di satu jalanan je. Daripada ulama terdahulu sampai ulama sekarang sama je, tak ada perbezaan.
Hak tu pun bolok kitanya, kata makin kitanya. Macam mana kita nak pergi kepada ayat-ayat mutasyabihat. Tapi kalau kita tengok dalam YouTube, dia pun huraian tu jauh lagi. Tapi komen tak bunyi. Oh, kita orang muda-muda ni, inilah jalanan yang lebih kita mudah faham. Oh, dia kata tu lebih mudah. Sebab tu, hak buka tu dia kelangak orang tidak ada asas agama. Ada asas agama. Dia mudah-mudah dia terima. Tambahan pula orang yang menyampai tu pula bijak. Mana petok. Petok menyusung ayat. Pandai dia menyampaikan. Jadi orang mudah tu pengaruh. Sama sekali universiti sekarang ni. Dia banyak pelajar kita. Pesyarah-pesyarah bawa pelik-pelik dia kata. Pelik-pelik dia kata. Kalau Allah tidak duduk di langit. Kalau Allah tidak duduk di aras. Kenapa malak Isra dan Mi'raj Nabi SAW naik ke aras? Lagi waktu. Kalau Allah tidak bertempat, tak payah naik. Allah Ta'ala tunggu bumi tu dah lah. Jadi kalau fikir balik, naik ke atas sebab Allah bertempat. Kalau tunggu bumi pun, Allah malu. Bertempat juga. Bertempat juga. Langit pun bertempat, bumi pun bertempat. Dia nak naikkan. Kalau Allah tidak bertempat, Allah tidak duduk di aras, kenapa perlu Nabi SAW pada malam Isra dan Mi'raj nak terima kewajipan apa perlu naik kalau Allah tidak ada di atas? Mungkin begitu juga. Padahal ini bukan jalanan Ahlussunnah wal Jamaah. Jalanan Ahlussunnah wal Jamaah dalam ayat-ayat seumpama ni jalanan ulama dulu kita langsung dibuti. Cuma kaitnya laisa kamitsli syai', tidak ada seumpama Allah. Itu saja kita cerita je. Tak kita panjang. Kita urang. Tanya bid'ah. Okey, Imam Malik tanya, dia jawab, satu Imam Malik itu halal kalau bermajlis ilmu dia. Sebab apa? Kau ni tanya ni bukan tanya sebenar dah. Tanya ni tanya untuk menyesatkan. Sebab apa? Ini benda yang tak boleh nak tanya. Nak jawab macam mana? Sebab bertempat, tambahan pula aras adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kita ni Allah Taala huwal ghaniyul hamid. Allah Taala kaya lepas daripada segala-gala perkara. Nak cerita macam mana? Bagi tak cerita, tapi ulama kemudian sesuai dengan masa kemudian dan oleh kerana hak masuk Islam sudah berbagai-bagai, maka ayat yang mutasyabih ni diterjemahkan. Kalau jadu, mana kekuasaan? Tanya dengan makna kekuasaan. Sebab lurah bahasa, tangan mesti pun ada berbagai makna. Macam kita kata, dia ni duduk bawah tangan kita. Duduk bawah tangan kita je. Duduk bawah tangan mana? Kita bawah tangan, dia pun duduk cengok bawah tangan kita. Kita tak? Dan duduk bawah tangan? Mana duduk bawah? Kekuasaan kita. Ikut kita retok. Ikut kita suruh je dia tu. Jom kita je. Itu mana istilah dari segi lugah tu sendiri. Maka ulama kena dia untuk sesuai dengan masa itu orang sudah berbagai-bagai faham perkara terus pergi kepada menjelaskan makna. Menjelaskan makna tangan adalah kekuasaan. InsyaAllah kita sambung minggu depan dan depan. Maka jikalau mencampur oleh syaitan dan Allah Ta'ala tak suka makhluk, maka syaitan pun capuk. Capuk mana? Pada zihir kau. Zihir. Tahu zihir? Zihir ni satu alat dalam kepala untuk menakak satu-satu benda yang diceritakan. Itu panggil zihir. Satu alat dalam kepala otak yang boleh nakak benda. Kemudian apabila nakak je benda tu, adalah di mudrikah kita. Adalah di hafizah hati jadi benda. Zihir ni pada dalam otak. Jadi syaitan capuk dalam kepala otak kita. Bahawasanya ada syaitan capuk kan? Apabila tiada ada Allah itu diri, berbentuk pun tidak, dan tiada arak-arak yang macam putih ke cerah pun tidak, maka apalah hakikatnya insya-Allah? Warna Tuhan sebenarnya. Berbentuk pun tidak, bersifat macam sifat makhluk pun tidak. Kalau kita gerak bertempat pun tidak. Maka
Apa kat Tuhan ni? Ini kalau syaitan campur dalam polotok ni. Maka kata olehmu, jawab olehmu pada menurut mereka itu dengan mengetahui akan Allah, melainkan Allah juga. Tiada mengetahui akan Allah, melainkan Allah. Hanya Allah yang mengetahui berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mari nak polotok ni bukan belaka. Kullu ma qadara ala balika fallahu bi khilafi. Setiap perkara yang terlintas dalam polotok kita Allah menyalahi, sebab yang termasuk dalam polotok kita ni adalah benda yang kita pernah lihat. Benda yang kita pernah lihat hanyalah makhluk sahaja. Itu yang dia nak gambar. Benda makhluk pun tak pernah lihat. Orang cerita kita, muka orang ni gini muka dia. Dia buat muka, benda ni bulat ke apa ke, dia pun mikir. Dan polotok kita ni muka orang nak jumpa ni. Kita jumpa sungguh, suka tak tengok kita bayang dalam polotok kita. Tak tahu suka, sebab apa? Sebab kita tak tengok lagi muka dia. Cuma orang cerita, itu makhluk yang memang kita boleh rupakan, sebab dia muka pun berbentuk. Tapi kita tak tengok lagi muka dia, cuma dapat gambaran di muka orang ni diam-diam. Memang dalam polotok kita ni, agak-agak kita muka dia gini. Agak-agak kita. Siapa masih jumpa? Jumpa dalam polotok kita. Walau muka manusia sama je. Ada mata, ada hidung, ada mulut, ada telinga. Dan gambaran sudah diberi. Tetap tidak akan jumpa. Sebab apa? Tak pernah tengok. Itu makhluk. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu Nabi SAW balik dari Isra dan Mi'raj, Nabi tak cerita pun berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Sebab tidak ada perkataan dunia yang boleh menceritakan hakikat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perkataan dunia yang boleh menceritakan hakikat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab perkataan yang ada di dunia ni, yang kita dah cakap, perkataan-perkataan, ini semua benda yang berbentuk makhluk belaka. Nak cerita berhadapan, bersemuka, tak boleh. Sebab itu perkataan berkaitan dengan makhluk. Lepas tu Nabi tak cerita pun berkaitan dekat zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada mengetahui ke Allah, malaikat Allah. Jadi hak syaitan capok ni, kita wajib kena tolak serta-merta. Ni pula bukan setan capok. Tadilah orang bawa pula. Kalau bertempat pun tidak, kalau ning pun tidak. Macam mana Tuhan? Tuhan bertempat atas arah. Ni dia kata dicampur oleh syaitan. Kena tolak. Lalu mana pula? Syaitan minal jinnati wan nas. Kan gitu? Syaitan daripada syaitan tak nampak, dan syaitan ni daripada manusia. Sebab apa manusia ni cakap? Sebab manusia ni dicampur dalam polotok dia oleh syaitan. Maka dia pun jadi juru bahasa, juru cakap syaitan. Bab pegangan kena bergaduh. Kalau bab fiqh tu, dia nak buatlah mazhab mana ke, cerita molek, supaya orang tak dibalas, terpulang lah. Dan bab pegangan kena bergaduh. Tapi orang kadang-kadang dia menggunakan kecerdikan. Dia pandai di luar, dia pandai kerja. Ini ilmu bahasa, dia pun nak kupas cara bahasa dia pun orang lah. Kita bertempat pun tidak. Nak terjemah dengan duduk. Terjemah duduk pun tidak. Sekarang bukan terjemah dengan duduk. Duduk ni, berat dah. Cerita pula dah. Sifat duduk. Duduk mana? Duduk sela lendik. Tu lagi berat. Duduk berat dah. Lepas tu rupa dan cerita pula pasal cerita pasal duduk ni kau jelas lah pula apa pula. Duduk selelendik. Tapi bukan selelendik. Pening pula dah. Duduk selelendik atas arah Allah ni. Tapi bukan selelendik. Dan kalau bukan selelendik apa? Dia selelendik. Selelendik yang slide dengan diri. Selelendik duduk kau dah sebut dah. Selelendik ni lah kau dah sebut. Oleh lari kesamaran. Tapi apa? Guna kepatahan. Sebaik dia kata selelendik yang tak selelendik. Payah gitu. Selelendik yang tak selelendik. Selelendik yang sesuai dengan dia. Kalau kata selelendik warna Allah, macam ni tong air. Tu kafir lah tu lah. Tu kafir lah ni.
Itu benda orang ni begitu. Benda berkaitan zat Allah Subhanahu Wa Taala, jangan duduk besar. Kita pakar bagaimana ulama-ulama yang terdahulu sudah surah untuk jaga kita. Ini bab pegangan ni. Ini bab pegangan. Kita kena kemah molek bab pegangan. Kita kena faham molek bab pegangan. Kita kena pegang. Siapa yang mari dalam rukus comel macam mana pun dia, cerita yang bercanggah dengan apa dari seorang jemaah, kita tolak serta mesti. Itu dia. Dia orang ada nama orang hebat. Kita nak sini bab pegangan, kita kena jelas dia. Kemah dia. Laisa kamitsli syai'. Tambah sekali lagi. Laisa kamitslihi syai'. Terjemah wa huwa as-sami'ul basir. Ini apa ni? Siapa? Kunci di sini lah kita ni. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Surah Asy-Syura ayat 11. Artinya tiada seperti umpama Allah. Sesuatu. Tidak ada seumpama Allah Ta'ala sesuatu. Tak ada satu benda pun yang serupa, yang sama dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tak ada satu yang sama dengan Allah Ta'ala. Syaitan sendiri, dia makhluk. Dicampur dalam kepala otak kita pun berbentuk makhluk. Kita pun tolak serta-merta. Yang mengetahui hakikat zat Allah hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ialah Allah yang amat mendengar dan amat melihat. Oh, kalau gitu tak mesti ya kita apa nak cerita dengan zat Allah Ta'ala. Lemah kita ni. Dan lemah daripada mendapat. Dan lemah daripada mendapat. Mendapat di mana pun. Mengetahui Tuhan di balas mana. Dan lemah kita ni. Lemah daripada kita mendapat. Mana mendapat dengan makna mengetahuikan Tuhan kita di balas mana. Itulah pendapat. Mana itulah pengetahuan yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-azzu anil idraki idrakun. Al-azzu anil idraki idrakun. Lemah daripada mendapat. Mana mendapat di sini mengetahuikan Tuhan kita di balas mana. Itulah pendapat, mana itulah pengetahuan yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tak tahu balas mana ni lah faktor ilmu yang tenang. Gambar macam mana bukan nak buat gambar. Nak gambar macam mana kita nak gambar? Besar, putih, putih, betul dia gambar. Gambar mana kita? Mari kak, waktu pergi jauh, waktu gambar di kita. Waktu semua, bukan nanti. Oh, lemah kita. Haluh kita nak. Tak tercapai di akal macam mana Allah ni. Betul kita nak. Jadi boleh gambar dalam kepala otak kita, bukan. Macam kita kata, duduk atas arah. Otak kita boleh gambar. Arah makhluk yang besar, Allah kata cangok situ boleh gambar. Waktu bukan. Dah macam mana lemah kita, hati yang tenang. Itu hak dia nak. Ini hak berkaitan dengan hakikat hazat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun berkaitan dengan hukum-hukum yang jelas-jelas tu, waktu kena ngaji molek. Ini ada juga orang. Ini bukan hak kesamaran, hak jelas-jelas. Bak kodok-kodok ke, baik buruk ke, kita tak faham ke mana baik buruk. Kalau dah faham kena tu, waktu pun orang nak macam tu. Itu kena jelas. Baik itu berkaitan dengan hukum yang mahkamah, bukan hukum yang jelas. Kalau ini berkaitan dengan hakikat zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mustahil lawan mukhalafatuhu ta'ala li hawadith mustahil, iaitu menyerupai Allah Ta'ala bagi sesuatu daripada segala makhluknya. Serupa walaupun satu jalan pun mustahil sama sekali. Dan ketahui olehmu bahawasanya ada datang di dalam Al-Quran dan hadis barang diwaham menyerupai, maka mazhab salaf diserahkan kehendak ni kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan mazhab khalaf ditakwil akan hanya kita berkaitan dengan tadilah ayat-ayat hadis-hadis yang agak kesamaran sedikit. Dikeluar dua kaedah ulama salaf, ulama terdahulu pada masa sahabat sampai 300 tahun, dan kaedah ulama kemudian khalaf, dipanggil ulama kemudian 300 tahun ke belakang, kita dipanggil khalaf. Kaedah yang berbeza berkaitan dengan huraian ayat yang kesamaran macam tadilah yadu tangan ke, ataupun Ar-Rahman al-Arsyus tawa, Allah Ta'ala yang bernama Rahman terdiri atas arah anaku. Dia pada dua cara huraian. Wallahu a'lam.